So Faiz, lokasi kita hari ini berdekatan dengan gua untuk sebab-sebab tertentu dan juga berdekatan dengan sebuah kilang simen. Gua juga fully book Gua juga fully book, Ya. kilang simen pun fully book juga. Macam ramai orang tu bunyi boleh dengar tu. Tapi kita di gua atas satu sebab yang cukup dikenali orang ramai. Kerana pada hari Ahad, sebuah kelab yang dinamakan Manchester United ditebuk 5-0 oleh Liverpool di laman sendiri. Dan ini bukanlah berita yang, walaupun scoreline tu mengejutkan, walaupun scoreline tu mengecewakan, tetapi realitinya at the end of the night, majoriti perasaan yang dialami oleh penyokong-penyokong Man United, termasuklah kita, adalah kita terima sebab it was expected. At some point, this was bound to happen. Kalau perlawanan ni hadir di minggu kedua selepas United menang 5-1 dengan Leeds perlawanan pertama, 5-1 kalau tak silap aku. Ya. Dengan Leeds perlawanan pertama, mungkin kita akan kecewa yang paling teruk lah. Kekecewaan kita tu dalam. Tapi semalam it is expected kan? Expected. It is expected. Tapi tak kita tak jangkakan 5-0. Yep. Tapi tanyalah siapa saja. Semua orang dah menjangkakan keputusan akan berpihak pada Liverpool. Aku nak berborak dengan mendalam tentang krisis di Man United and situasi ataupun kedudukan Ole Gunnar Kita Solskjaer. cuba bedah. Kita cuba bedah. Tapi sebelum kita bermula borak pasal Solskjaer dan Man United, let's talk about the game itself. Okay. Apa yang boleh kau rumuskan daripada aksi 5-0 menentang Liverpool? Semalam, aku sebenarnya ketika perlawanan itu berlangsung, aku hanya sempat tengok separuh masa kedua. Separuh masa pertama, aku tengok ulangan. Di mana yang aku nak mula ni? Terlalu banyak yang aku nak point out kan. Terutamanya dari sudut Manchester United. Manchester United tidak bermain seperti mana sepatutnya kelab sebesar Manchester United main malam semalam. They didn't treat it as a derby fixture for me. They didn't prepare well. Diorang tak bersedia langsung. Dan Liverpool menguasai segenap sudut padang. Segenap sudut padang. Tak ada satu kawasan pun dalam padang tu yang Liverpool tak kuasai. Itu adalah pandangan kasar aku. Pandangan kasar hang apa? Tidak menunjukkan langsung sebarang identiti yang kita nampak sebelum ini dalam perlawanan-perlawanan besar. Realitinya Man United di bawah Ole Gunnar Solskjaer tidak pernah menjadi sebuah pasukan yang sempurna. Tidak. Tetapi di sebalik ketidaksempurnaan yang seringkali membelenggu Man United, apabila mereka turun berdepan pasukan-pasukan gergasi, seringkali akan ada satu identiti yang ketara. Identiti counter attack, high press yang akan membantu pasukan untuk mendapatkan kemenangan dalam perlawanan-perlawanan besar. Contoh, kita pernah tengok template yang sama digunakan ketika Man United turun bertemu Liverpool musim lepas. Bukan Cup, kekalahan tu, tetapi sebelum itu, Okay. FA Cup. Kita pernah melihat identiti tersebut apabila Man United menewaskan Man City beberapa kali yang dikendalikan oleh Pep Guardiola. Menewaskan PSG 2 kali di Parc des Princes. Menewaskan Spurs yang pada suatu ketika dahulu disifat sebagai pasukan yang cukup luar biasa di bawah Pochettino kan. So, the point that I'm making is that setiap kali Man United turun berdepan dengan pasukan-pasukan besar, Man United seringkali bermain dengan satu style yang kita cukup kenal. Dan style itu membantu Man United untuk mendapatkan kemenangan. Apa yang paling mengecewakan semalam adalah kita berdepan dengan Liverpool di laman sendiri tetapi bermain seolah-olah tidak ada plan. Bermain seolah-olah tidak ada sebarang perancangan di atas padang. Dan benda itu mungkin kita sudah biasa tengok dalam perlawanan-perlawanan lain. Tetapi apabila melibatkan perlawanan besar, seringkali kita akan melihat satu a semblance of a plan lah. Ya. Dan benda itu kita tak nampak langsung semalam. Suka untuk aku petik kata-kata ataupun pandangan daripada salah seorang legenda Manchester United iaitu Gary Neville. Beliau bagi aku analisa beliau spot on kerana sebelum ni macam Man cakap ketika Manchester United di bawah Ole Gunnar Solskjaer berhadapan dengan klub-klub besar yang mempunyai superiority daripada segi permainan, daripada segi taktik, aku tak rasa Ole Gunnar Solskjaer adalah orang yang bodoh. Dia tahu yang dia punya tactical ability tak setara dengan banyak jurulatih besar lain. Yeah. Jadi tapi dia ada cara dia untuk berhadapan dengan jurulatih ataupun pasukan-pasukan yang macam ni kan. Itu yang kita tak nampak semalam.
Sebaliknya, Manchester United yang sebelum ni berhadapan dengan klub-klub besar sentiasa bermain counter attack football, fast pace football, bertahan dulu kemudian menyerang, cuba untuk bermain front foot semalam mula-mula. Betul. Tapi Manchester United dengan segala bintang yang ada di bilik persalinan dia tidak mempunyai pemain yang akan melakukan sacrifice, larian, serata padang. Dia orang tak ada Henderson, dia orang tak ada Milner, dia orang tak ada Fabinho, dia orang tak ada Naby Keita yang sentiasa berlari untuk Jota, Firmino, Salah dengan Mane. Yep. Itu tak ada. Itu tak ada. Itu simple. And Itu the only person yang ada sedikit identiti tersebut, kita dah pun jual, Daniel James. benar sekali. Benar sekali. Aku just nak bagi satu contoh yang ketara. Benda ni kita ada borak a few days ago, aku rasa dalam live stream. Dalam Instagram live bersama Suka. Di mana aku menyebut yang aku lebih gemar untuk melihat mungkin Edison Cavani mula di hadapan. Dan realitinya yang bermula di bahagian hadapan adalah Cristiano Ronaldo. Dan ada satu statistik yang digunakan oleh data companies. Nama stat ni adalah PPDA. Passes allowed per defensive action. Maknanya jumlah hantaran yang dibenarkan dilakukan oleh pasukan lawan sebelum sesebuah pasukan itu mendapatkan semula bola melalui interception ataupun tackles ataupun recovery. So nilai yang lebih rendah menunjukkan pressing yang efektif dan agresif. Nilai yang terlalu tinggi maknanya tak efektif. Maknanya tak efektif lah. Maknanya terlalu banyak hantaran dibenarkan pasukan lawan dilakukan. Kau nak tahu Man United punya PPDA ketika menentang pasukan-pasukan seperti PSG, City, Liverpool in the past, di mana United mendapatkan kemenangan. Dalam perlawanan-perlawanan tersebut, range PPDA Man United adalah di antara 5 sehingga ke 9. Maknanya secara purata dalam semua perlawanan tersebut, Man United hanya memenangkan between 5 to 9 passes Sebelum on dapat average semula bola. sebelum dapatkan semula bola. Okay. Kau tahu semalam PPDA Man United lawan Liverpool semalam berapa? Berapa? 35. 35 Faiz. Perbezaan daripada 5 ke 9 to 35. 35 tu adalah jumlah yang luar biasa. Jurang yang Maknanya sangat tinggi. On average, Yeah. secara purata, kita membenarkan Liverpool melakukan 35 hantaran sebelum kita mendapatkan semula kawalan bola. Itu sahaja bagi aku dan menunjukkan betapa aku cukup kecewa dengan benda tu. Aku juga terbaca satu data ataupun satu statistik yang mengatakan Manchester United berada di tangga ke-20, iaitu terakhir sekali dalam Premier League dari segi tackling. Successful tackle. Tackles. Manchester United berada di tempat ke-20. Bayangkan. The irony is, apa yang ironi di sini ialah aku ingat satu kenyataan Ole Gunnar Solskjaer lebih kurang 2 tahun lalu. Dia kata dia tak akan benarkan Manchester United di bawah dia outwork by anybody teams. else. Kan? Tapi benda tu berlaku 2-3 bulan je pada masa tu. Dan sekarang Manchester United lumpuh, paralyzed dan tak tahu macam mana lagi nak main bola sepak Manchester United yang sebelum ni diorang mainkan ketika tiada penyokong di stadium. Dia secara amnya pasal Liverpool kita kecewa, but in the bigger picture, kekecewaan aku lebih tertumpu kepada aku terima bahawa Ole bukanlah Thomas Tuchel. Ya. Aku terima bahawa Ole bukanlah Mauricio Pochettino, bukanlah Pep Guardiola, bukanlah Jurgen Klopp. Jurulatih mempunyai falsafah bola sepak yang terang, menerang. Jurulatih mempunyai prinsip yang boleh kita nampak dengan ketara di atas padang in patterns of play. Aku tahu Ole bukan semua orang tu. Tapi apa yang aku tahu adalah Ole ada satu identity counter attack yang dia boleh berpegang kepada. Ya. Dan benda tu kita nampak di dalam skuad Man United untuk 2 musim lepas dibawa Ole. Apa yang aku kecewa adalah kita seolah-olah telah backtrack. Kita seolah-olah telah mengambil 5 langkah ke belakang musim ini. Itu yang paling mengecewakan sebenarnya. Kalau kita masih main counter attack macam tahun lepas untuk mendapatkan skor 0-0 atau kalah 1-0 ataupun menang 2-1 dalam perlawanan besar, aku still boleh terima. It is a progress. It is a progress. Tapi kali ini kita dah ambil 5 langkah ke belakang dengan corak permainan, dengan cara kita bermain semalam menentang Liverpool, dan benda itu yang paling menjengkelkan sebenarnya buat aku. Yeah. Okay, let's explore that thing. Apa yang kau rasa telah melihat situasi ini berlaku di mana kita selepas melakukan progres di bawah Ole untuk 2 musim,
selepas memecahkan diri daripada kebuntuan bola sepak dan juga environment di bawah Jose Mourinho, kita sekarang seolah-olah sedang berputar belakang semula. Aku rasa aku rasa tempoh masa untuk Ole di Manchester United, walaupun sayang untuk aku katakan perkara ni, tapi sudah berakhir. Dia dah lakukan satu tugas yang sangat baik untuk mengembalikan kestabilan klub. Kestabilan klub di peringkat administration, kestabilan klub di peringkat training ground, kestabilan klub di peringkat pemilihan pemain, squad, kan? Itu sudah balance. Walaupun pada aku it could have been better, tapi okay, 2.5 years, 3 years, okay untuk Ole. Tapi macam hang pernah cakap kat aku, dia dah sampai ceiling dia. Sampai situ saja yang dia boleh bawa Manchester United. Bagilah pemain apa pun selepas ni, bagilah situasi apa pun, aku tak rasa Manchester United boleh progress further under Ole. Suka untuk kita ingatkan, di zaman kegemilangan Manchester United di bawah di bawah Sir Alex Ferguson, Manchester United bukanlah pasukan yang boleh main free flowing football. They never played free flowing football. Mereka cuma lakukan 2-3 serangan yang menghasilkan jaringan dan bertahan untuk menguruskan perlawanan dan membawa peluang 3 mata, atau mereka akan ketinggalan dulu dan menjaringkan gol di saat-saat akhir. Itu adalah identiti di bawah Sir Alex Ferguson. Tetapi bola sepak 15 tahun lepas tak sama dengan bola sepak sekarang. Correct. Opponent Manchester United di musim 2003-2004 dengan opponent Manchester United di musim 21-22 berbeza. Bola sepak semakin luas, pakar bola sepak semakin ramai, dan pakar-pakar bola sepak ini jugalah membanjiri Premier League sekarang ni, dengan Jurgen Klopp dengan camp dia, kan, Pep Guardiola dengan camp dia, Thomas Tuchel dengan camp dia. Semua ni adalah pakar bola sepak Eropah, kan, yang datang ke Manchester United. Jadi EPL bukanlah lagi medan untuk pakar bola sepak daripada Inggeris sahaja. Bukan. Jadi DNA Man United attack semua ni, bagi aku dah tak relevan sekarang. Manchester United kena berpijak di bumi nyata. Correct. Kena pragmatic. Kena pragmatic. Yep. Dan grind out the result. Itu sahaja. Exactly.